kita boleh habis awal sikit kan. Cuma yang ini adalah penting lah. Yang ni adalah berkaitan dengan penulisan. Yang ni untuk anak-anak yang umur 6 tahun. Apa yang perlu kita ready berkaitan dengan penulisan anak-anak. Maksudnya dari segi sudut kemahiran menulis. Okey, untuk kemahiran menulis, latihan macam mana yang kita perlu cari? Maksudnya sekarang ni mungkin ada isu mak ayah buku anak ada kat sekolah. Ataupun perlu nilai-nilai tambah buat penulisan. So jadi benda ini penting. Benda ni sangat-sangat penting sebab bila dia naik ke darjah 1, dia naik ke darjah 2, sekiranya berkaitan dengan penulisan dia tak dapat buat dengan baik ataupun penulisan dia ada masalah, iaitu kemahiran tangan dan sebagainya, menyebabkan dia tak boleh nak buat penulisan tu. Maksudnya menulis dengan baik, kadang-kadang menulis terbalik. So jadi masalah kepada kemahiran penulisan dalam kalangan murid, yang pertama, perkataan yang ditulis terlalu rapat antara satu sama lain. Maksudnya tak boleh membezakan antara huruf, contoh buku kan, dia tulis B dengan U tu dekat sangat. Sampai tak boleh nak membezakan antara B dengan I. Huruf BU dengan B dengan I. So jadi menyebabkan tulisan tu dia jadi dekat sangat. So jadi perlu antara masalah kepada penulisan itulah yang pertama. Yang kedua, bentuk-bentuk tulisan yang terlalu condong. Maksudnya dia tulis sengit sangat. Bila dia tulis sengit sangat, menyebabkan susah nak baca. Lepas tu ketidakseragaman jarak di antara huruf dengan huruf ataupun di antara perkataan dengan perkataan. Ya. Ini kita selalu nampak pada anak-anak kita bila dia menulis buku garis. Bila dia menulis buku garis 3, kita akan nampak contoh perkataan buku tu, bu dengan ku tu dia jarak. Padahal bu dengan ku tu dia tak ada jarak. Tapi dia jarakkan. So jadi ada masalah kepada penulisan. Lepas tu yang keempat, bentuk-bentuk penulisan yang tidak jelas. Contoh dia macam huruf L, kadang-kadang huruf M, dia tak buat M betul, dia nampak macam N. So jadi benda tu dia menyebabkan bila anak nak baca balik apa yang dia tulis, dia tak boleh nak baca. Lepas tu menulis tanpa mengikut garisan yang ditentukan. Maksudnya garisan ni, kalau bila anak tersebut dia naik darjah 1, dia akan guna buku garis 3. Buku darjah 2 pun dia akan guna garis 3. Biasanya buku garis 2 ni dia akan guna pada darjah 3. Okey, kenapa saya kata buku garis 3 ni penting? Mungkin ada parent kata buku garis 3 ni agak pening. Memang pening. Sebab kita tak tahu macam mana nak kelaskan anak tu punya penulisan. So kejap lagi saya akan ajar dekat parent macam mana penggunaan buku garis 3 tu. Saya akan ajar sikit macam mana nak pastikan anak tersebut dia faham buku garis 3 tu. Sebab buku garis 3 once dia boleh tulis dengan cantik, dia bila beralih kepada buku garis 2 dia akan tulis dengan lagi cantik. Tapi kalau waktu dia tulis buku garis 3 tu dia tak faham, bila dia pergi dekat buku garis 2 dia akan lagi tulis lagi tak faham. Ataupun tulisan dia tak cantik. Biasanya memang di peringkat sekolah rendah dia akan guna buku garis 3 dulu. Lepas tu mencampur adukkan huruf kecil dan huruf besar. Ini yang biasa dibuat. Contoh tulis nama contoh Aminah. A kecil, M besar, H besar. So jadi penulisan-penulisan yang salah ni perlu dibetulkan di peringkat awal lagi. Lepas tu yang kedua, masalah pembalikan huruf atau perkataan. Contoh BD. Lepas tu huruf matematik, huruf 6 dengan 9. Lepas tu huruf yang tidak ditulis mengikut posisi kedudukan yang sepatutnya. Biasanya ini juga melibatkan huruf besar. Lepas tu menulis dengan meninggalkan huruf perkataan ataupun imbuhan. Ini sebenarnya masuk kepada level anak-anak yang dah boleh membaca laju. Dia dah boleh baca laju, tapi dia menulis tak bagus lagi. Biasanya contoh kita suruh dia tulis, kita bagi kata kerja kan, membaja. Dia tak boleh nak tulis tu, dia tulis baja saja. So jadi biasanya dia akan jadi masalah pada anak-anak yang dah level boleh membaca. Lepas tu menulis huruf-huruf dalam perkataan secara bertindih. Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Maksudnya contoh macam menyalin semula tu. Lepas tu menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. Maksudnya kita suruh dia salin daripada atas ke bawah. Dia tulis tengah dulu. Lepas tu dia salin balik atas. Ada anak yang macam tu. Dia tak faham arahan. Istilah dia tak faham arahan yang diberikan. Kemudian pra-tulisan, tulisan mekanis dengan tulisan kreatif. Ini adalah pecahan-pecahan tulisan. Pra-tulisan ni adalah melakukan latihan-latihan pergerakan tangan, jari seperti mengunting, mengoyak. Inilah yang psikomotor halus tadi. Sebab tu saya kata kadang-kadang bila anak tersebut kita dapat trace, dia menulis ada masalah. Biasanya dia ada masalah kepada psikomotor halus.
Maksudnya dia tak boleh pegang gunting, dia tak boleh pegang gunting dengan baik ataupun dia pegang gunting tu macam geli-geli. Ada anak yang tersebut. Darjah 2 pun ada yang menggunting pun ada masalah. Lepas tu menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis, cara duduk dan sebagainya. So jadi kat sini sebenarnya untuk kita pastikan anak tersebut dia selesa. Maksudnya bila pergerakan tangan dia selesa, dia akan menyebabkan dia menulis dengan selesa dan baik. Lepas tu melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Maksudnya ini salah satu untuk kita berikan fokus kepada anak. Termasuklah dengan latihan-latihan kelarasan koordinasi mata dengan tangan ni. Maksudnya dua-dua ini adalah melibatkan untuk kita bagi kat dia fokus dengan apa yang aktiviti yang dibuat. Okey, kalau tulisan mekanis, kemahiran dan mengawal pegang pensil, meneliti, mengenal, menyalin huruf mengikut urutan, mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dan tulisan. Contoh kita sebut perkataan membeli. Tapi dia eja memberi. Nampak bunyi macam sama, membeli dan memberi. Kalaulah dia menulis salah, maksudnya mungkin dia tak clear dengan sebutan. Ataupun sebutan yang contoh macam menggunakannya, tapi dia eja menggunakannya. So jadi sebutan dengan penulisan, kalau dia boleh menulis dan dia boleh menyebut dengan baik, maksudnya tahap penulisan anak baik. Lepas tu tulisan kreatif. Tulisan kreatif ini biasanya kita target pada anak darjah 2 ke atas. Kalau boleh sebenarnya darjah 1 ni pun sebenarnya dah ke arah itu. Ataupun paling kita target adalah anak yang dah masuk tahap 2, iaitu darjah 4, 5 dan 6. Dia dah boleh bina ayat, dah boleh mengarang cerita, menulis surat, mengarang pantun dan sebagainya. Sebab tu sebenarnya bila anak dah darjah 2 ataupun darjah 3, kita dapat trace anak tersebut masih ada masalah dalam membina walaupun ayat-ayat pendek, kita kena tackle lah dari peringkat awal. Dan anak-anak sebenarnya paling malas adalah menyalin semula. Dia orang paling malas menyalin semula. Contoh kita suruh kata, okey, awak salin semula teks ataupun cerita muka surat sekian-sekian. Budak sekarang dia memang malas salin semula. Berbanding kalau zaman kita dulu, kita hanya ada buku teks sahaja. Buku teks, lepas tu cikgu tulis kat papan putih, kerja awak salin dalam buku. Kalau tak sempat, maknanya awak tak dapat buat. Tapi budak sekarang semua buku printed. Buku latihan dia orang semua printed. Itu menyumbang kepada murid tersebut dia malas untuk menyalin. Sebenarnya kelebihan menyalin semula ini adalah membantu anak tersebut membaca dan memperbaiki penulisan ejaan dengan betul. Sebab tu kenapa ada guru dia masih guna kaedah konvensional ini adalah untuk menyalin. Sebab bila kaedah menyalin ini kita akan paksa rela untuk anak membaca. Itu yang sebenarnya dia akan bantu anak-anak khususnya kepada darjah 2 ke atas. Darjah 1 biasanya salin perkataan saja. Kalau ayat pun pendek-pendek. Lepas tu aras tulisan kreatif berkait rapat dengan kemahiran membaca. Maksudnya merujuk kepada anak punya tahap membaca. Maksudnya kalau anak tersebut, contohlah darjah 3, dia tak boleh baca laju lagi, memang dia tak boleh bina ayat. Tapi kalau anak tersebut, walaupun dia darjah 2, walaupun dia darjah 1, tapi kalau tahap membaca dia penguasaan baik, bila kita bagi task untuk dia bina ayat, bina cerita, insya-Allah dia akan boleh buat. Kemudian 5 cara untuk mengatasi masalah penulisan dalam kalangan murid. Yang pertama, memberikan latihan pengukuhan yang secukupnya daripada peringkat permulaan dan mendirikan yang asas. Maksudnya, contoh kalau anak tersebut dia ada masalah dalam menulis, kita kena tahu apa yang dia lemah. Maksudnya contoh kalau dia menulis terbalik, kita betulkan penulisan dia tu. Jangan kita push dia bagi latihan yang susah. Contohlah walaupun dia 6 tahun. Walaupun dia 6 tahun, contoh dia membaca okey tapi menulis dia agak lemah. Kita jangan ambil aras penulisan yang tinggi ataupun latihan-latihan yang susah. Sebab walaupun kita kata awak dah pandai baca kan sepatutnya awak boleh buat. Tak, dia kadang-kadang ada anak dia boleh baca laju, belum tentu lagi penulisan dia baik. Sebab tu kalau kita terpaksa rendahkan dia punya penulisan pun tak ada masalah. Lepas tu memberikan penerangan contoh cara tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Contoh dia macam kalau anak tersebut dia ada masalah dalam menulis, kita suruh dia salin semula, surih yang tulis titik-titik tu. Kadang-kadang walaupun anak tersebut dia pandai baca, belum tentu lagi penulisan dia baik. Kalau kita terpaksa guna yang menyalin titik-titik tu, buatlah. Kalau contoh kalau macam saya, kalau contohlah anak tersebut dia agak teruk lah penulisan dia, biasanya saya guna buku petak besar.
Buku petak besar tu sebenarnya membantu anak tersebut dia menulis dalam petak tu sahaja. Contoh macam huruf B kan, B satu petak, A huruf satu petak, C satu petak, A satu petak. Jadi contoh baca. Jadi anak tersebut dia akan tulis tersusun mengikut garis. Sampailah dia habis, kalau dia dah habis tulis sampai buku petak yang terakhir, kalau kita rasa dia dah okey untuk beralih kepada buku garis 3 ataupun buku garis 2 baru beralih. Biasanya buku petak besar tu pun juga membantu kepada anak tersebut untuk menulis. Lepas tu yang kedua, kad-kad tulisan lembaran kerja yang menarik. Maksudnya menarik pelbagai. Maksudnya yang ada gambar dan sebagainya. Benda tu penting lah untuk anak. Sebab tambah-tambah anak-anak ni dia adalah anak, apa kata, yang umur 9 tahun ke bawah ni, dia suka tengok gambar kan. So, jadi kalau kita cari latihan yang kena bina ayat sahaja, mungkin dia tak seronok lah untuk dia. Lepas tu, seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Kerap, jangan banyak. Lepas tu pantauan. Maksudnya, kadang-kadang ada latihan yang kita dapat daripada internet, kita boleh reuse walaupun anak tu dia lemah. Contoh dia lemah dalam latihan matematik lah kata, dia lemah dalam menambah. Sebenarnya walaupun akan datang kita test, kita nak guna balik latihan yang sama pun tak ada masalah, kita nak print semula sebagai kita nak test anak. Cuma janganlah duk paksa guna latihan yang sama. Sebab tu nanti saya akan terangkan macam mana cara untuk susunkan, macam mana untuk print out bahan-bahan tersebut. Sebab jadi kesilapan kepada kita bila kita, contoh kita dapat bahan daripada internet, kita rasa menarik. Kita suruh terus print semua. Dalam kita habis duit dekat situ sahaja. Sedangkan kalau secantiknya adalah kita print ikut tahap anak. Maksudnya print sikit-sikit lagi bagus. Dan kita letak dalam file. Bukannya kita terus print semua, tapi bila kita print semua, dia daripada permulaan senang sampai susah. Bila kita duk paksa anak buat yang susah tu, yang jadi dia tak best nak buat latihan tu. Sebab tu kalau pada pandangan saya, better aktiviti yang kita sediakan tu disediakan secara berperingkat, dan pada masa yang sama kita guide anak tersebut buat latihan. Lepas tu yang kelima, jika guru atau pengajar ada buat kesalahan, contoh ejaan, sebutan, jangan malu nak sebut maaf. Benda ni jadi juga dekat saya. Tambah-tambah pula kita buat slide dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada buat kesalahan ejaan. Yang biasanya benda ni akan jadi darjah 3 akan tegur saya. Cikgu tak letak titik lah. Cikgu. Kita ucap terima kasih. Terima kasih Riyad sebab tegur cikgu. Terima kasih Alia sebab tegur cikgu. So, jadi kita pun juga sebagai parent, maksudnya kalau contoh kita ada buat kesalahan, why not kita ucap terima kasih. Jadi dekat situ jiwa kita besar dan kita train anak kita tersebut. Maksudnya bila anak tersebut dia dapat trace ada kesalahan, maksudnya baguslah. Maksudnya dia faham apa yang kita ajar. Jadi benda ni yang paling susah sebenarnya. Benda ni yang paling susah. Sebab kadang-kadang bila cikgu kan anak murid tegur, kadang-kadang ada cikgu, alah awak nak tegur cikgu, awak pun tak tahu mana. Jangan cakap macam tu. Bila kita cakap macam tu, kita bagi sangkaan buruk kepada anak. Nanti bila dia dengan kawan-kawan, bila kawan dia buat salah, dia akan cakap benda yang sama. Sebab tu kita sebagai orang dewasa, kita kena tunjuk contoh yang baik dekat budak-budak ni, supaya budak-budak ni dia faham. Okey, kalau kesalahan ni, kita jangan sampai satu tahap tu kita merendah-rendahkan dia. Tak nak macam tu. Lepas tu, kemahiran membaca anak ni juga dia bukan ukur kepada buku yang digunakan ataupun catatan harian membaca tu juga. Tapi dia sangat penting kepada latihan. Kalau tak ada latihan, agak mencabarlah sebenarnya sebab menyebabkan anak tu jemu. Jadi latihan itu adalah mempelbagaikan aktiviti. Dan satu lagi, bila anak tersebut buat latihan, dia akan nampak anak tersebut dia faham tak apa yang dia baca. Itu yang saya kata latihan-latihan tu. Contoh anak kita darjah 2 ataupun anak kita darjah 1. Jangan malu nak rendahkan level belajar dia. Contoh dia, kita macam tambah-tambah isu PKP kan, biasanya ada setengah parent bila anak dia nak masuk darjah 2, dia terus cari buku rujukan darjah 2 ataupun buku latihan-latihan dekat kedai buku darjah 2. Pada saya, jangan terus cari yang darjah 2. Tengok dulu yang darjah 1. Sebab kadang-kadang walaupun anak kita naik darjah 2, tak salah kalau kita cari buku latihan darjah 1. Sebab buku latihan-latihan dekat luar kadang-kadang ada aras dia tinggi. Jadi yang jadi kesilapan kita, contoh anak tersebut dia darjah 2, kalau hujung tahun tak apa. Kalau hujung tahun, kita hujung tahun darjah 2, kita cari buku latihan darjah 2. Waktu tu tak apa sebab dia dah belajar dah. 1 tahun tu maksudnya bulan 11 ataupun bulan 12. Pada nak cuti sekolah tu dia nak naik darjah 3, kita cari buku rujukan darjah 2.
Yang jadi kesilapan kita adalah bila dia di awal darjah 2, maksudnya contoh awal darjah 2, waktu bulan 1 dia dah cari dah buku latihan darjah 2. Kesilapan dia sebab anak tersebut tak sempat lagi belajar silibus darjah 2, kita dah cari buku latihan darjah 2. No, jangan. Cari buku darjah 1. Bila dia buat yang senang, dia akan seronok. Dia rasa dia pandai. Lepas tu satu lagi, tak semua buku darjah 1 tu senang. So jadi bila hujung tahun tak apa. Kalau hujung tahun darjah 2 nak cari buku darjah 2 tak apa. Kita silap cari buat macam sekolah menengah. Sekolah menengah, contoh dia, kita cari buku, kita masuk tingkatan 3, awal tingkatan 3 tu kita dah cari dah buku-buku untuk tingkatan 3. Sebenarnya lagi bagus, kita counter subjek tingkatan 2 dan tingkatan 1. Supaya dia faham. Daripada kita duk kejar yang subjek dia tak belajar. Sama jugalah dengan mak ayah sekolah rendah. Kalau nak cari buku latihan tambahan dekat anak, dekat kedai-kedai buku, kalau pada pandangan saya macam tu. Maksudnya cari dulu yang rendah level dia supaya anak tersebut dia seronok belajar. Kalau kita terus cari yang high level menyebabkan dia tak seronok. Biarlah dia cakap, abang kan dah darjah 2, kenapa Umi beli buku darjah 1? Kata awak buat dulu. Kalau awak dah habis buat buku darjah 1 tu sebagai ulang kaji, nanti Umi cari buku darjah 2 pula. Jadi dekat situ sebenarnya kita dah train anak. Sebenarnya kalau kita dapat train anak macam tu, kadang-kadang tak perlu hantar tuition pun. Betul, tak perlu hantar tuition pun sebab kita dah counter apa yang dia belajar sebelum ni. So jadi pada pandangan saya macam tu. Okey, 9 perkara yang perlu ada dalam peningkatan kemahiran penulisan dalam diri anak. Yang pertama, asas. Kita mula latihan yang simple-simple dahulu, kemudian mulakan dengan yang mudah, maksudnya kita bina rasa suka dekat dia. Mulakan dengan mudah, maksudnya mak ayah jangan terlampau push anak sampai satu tahap anak tu dia rasa complicated, ataupun mak ayah bina suasana complicated. Jangan sampai walaupun memang tak nafi struggle-nya anak tersebut nak naik darjah 1, tapi jangan cakap, awak ni dah nak naik darjah 1 ya. Awak ni dah nak naik darjah 1 ya, tahun depan tak faham-faham lagi ke? Jangan diulang sangat ayat yang sama. Lama-lama dia akan rasa naik darjah 1 adalah satu bebanan. Jangan tak salah kita nak menggugut anak ni, tapi jangan teruk sangatlah sampai menyebabkan dia rasa tak nak naik darjah 1. Lepas tu cari bahan-bahan rangsangan atau yang berfokus, maksudnya untuk kita bina rangsangan minda anak dengan aktiviti-aktiviti menarik. Tahu tahap semasa anak. Maksudnya walaupun anak kita darjah 1, belum tentu anak kita sesuai bagi bahan darjah 1. Walaupun anak kita darjah 2, belum tentu lagi kita bagi bahan darjah 2. Ada anak kita darjah 3, belum tentu lagi bersesuai bagi bahan darjah 3. Terpaksa rendahkan. Itu lebih baik daripada kita duk kejar benda tinggi. Kesilapan dia adalah contoh saya tengoklah macam contoh anak tak boleh lagi membaca bahasa Melayu ataupun tak boleh baca lagi. Tapi mak ayah dah pergi hantar tuition bahasa Melayu. Memang dia tak akan boleh buat tuition bahasa Melayu tersebut sebab dalam tuition bahasa Melayu dia akan fokus kepada sukatan bahasa Melayu. Sepatutnya anak tersebut sekiranya dia tak boleh membaca bahasa Melayu, kena cari kelas membaca. Bukannya kelas bahasa Melayu. Kelas bahasa Melayu dengan kelas membaca tak sama. Sama juga dengan English. Anak tersebut dia tak boleh baca lagi English. Tiba-tiba kita pergi hantar kelas bahasa Inggeris yang ikut darjah dia. Kita akan buang duit kat situ. Sebab anak tersebut tak boleh baca lagi. Tapi kita pergi hantar kelas bahasa Inggeris. Sedangkan kelas bahasa Inggeris dia dah ajar dah past tense, present tense, continuous. Macam-macam dia dah ajar. Dia bukan ajar membaca. Sepatutnya kalau anak tak boleh membaca, pergi hantar kelas membaca. Jadi kita kena justify dan kenal pasti anak kita lemah dekat mana dan kita cari untuk top up kelemahan dia. Bukannya kita cari aras yang tinggi menyebabkan kita rasa saya dah hantar dah anak saya pergi tuition. Tapi tak faham-faham juga. Okay, kita check balik, duduk balik, sit down balik. Anak puan pergi hantar dekat tuition macam mana? Anak puan lemah dekat mana? Sepatutnya kita kena ada checklist tu baru kita boleh cari sesuai dengan anak. Kesilapan kita tak cari perkara yang sesuai dengan anak. Itu yang menyebabkan kita rasa macam membazir. Sebenarnya tak membazir, cuma salah yang kita ambil. Lepas tu yang kelima, aktiviti yang pelbagai. Lepas tu sedikit tetapi kerap. Macam yang saya sebut tadi, sebab kita nak bina minat anak. Saya sangat benda ni saya highlight sebab mak ayah bukan senang nak bina minat anak ni. Sama-sama pula kalau macam dia bermain dengan emosi dan sebagainya. Lepas tu sistemkan latihan tu. Maksudnya latihan tu bila anak-anak dah buat, letak dalam satu file. Susunkan latihan tersebut. Contoh dia dah buat, kita boleh check latihan tersebut. Okay, anak tersebut perlu tak ulang balik latihan yang sama pada masa akan datang sebab mungkin dia masih lemah. So, jadi bila kita ada sistem file, kita letakkan latihan,
Kita beri, kita dah bagi anak tersebut buat latihan. Lepas tu kita semak. Bila kita semak, kita nampak anak tersebut masih buat kesalahan yang sama. Kita cari latihan yang lain. Tapi kemudian kalau perlu diulang balik, itu adalah tujuan kenapa kita kena simpan. Supaya kita boleh cek balik latihan tersebut. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah komitmen dengan konsisten. Maksudnya mak ayah kena bagi masa. Kena bagi masa, tapi dah bagi masa kena konsisten dengan masa yang dia bagi. Dia tak boleh contoh membaca. Hari ini ajar membaca, 2 minggu pula baru ajar. Hari ini ajar membaca, selang 3 hari pula ajar membaca. Dia tak boleh, dia kena konsisten. Walaupun kita bagi masa, tapi kalau tak konsisten, dia tak akan nampak anak punya prestasi dengan potensi anak. Lepas tu rendahkan aras latihan, ikut kemampuan semasa murid. Ini yang saya tekankan tadi. Kemudian, bilakah asas ini perlu diterapkan? Yang pertama, bagus untuk anak-anak seawal umur 5 hingga 9 tahun. Iaitu tahap 1 ke bawah. Tahap 1 ke bawah ini penting untuk kita touch down perkara-perkara basic ni. Kenapa saya tak tekankan pada 6 tahun saja? Sebab 6 tahun dia masuk dalam rangka ini. Jadi 9 tahun pertama adalah benda yang sangat penting. Kalau Ustaz Zuhaidi pun dia pernah sebut, 9 tahun pertama adalah masa emas seorang emak, seorang ayah bersama anak-anak. Saya bagi tahu macam tu. Saya rasa macam bila jadi PKP macam ni adalah peluang untuk mak ayah banyak bersama dengan anak-anak. Sebab bila anak-anak dah umur 10 tahun, dah umur 12 tahun, waktu itu dia orang akan lebih banyak masa bersama kawan-kawan. Waktu itu diorang akan lebih banyak masa bersama kawan-kawan. Jadi tolong jangan sia-siakan masa emas bersama anak-anak. Ruangkan masa 9 tahun pertama bersama anak-anak ni sebelum dia mencari kawan-kawan. Bila dia dah masuk sekolah menengah, dia akan cari kawan-kawan. Bila dia dah habis sekolah menengah, dia dah akan fikir untuk cari pasangan hidup. So jadi 9 tahun pertama adalah masa emas antara parents dengan anak-anak. Jangan sia-siakan. Kemudian tak ada istilah terlambat. Maksudnya contoh kalau anak kita 6 tahun sekarang, 5 tahun sekarang masih belum menguasai apa yang saya cakap tadi, tak ada istilah terlambat. Yang penting kita mula daripada sekarang. Dan yang terakhir adalah setiap anak tu tahap dia tak sama. Sama jugalah dengan kita. Kita yang dewasa ni pun berbeza tahap baca Al-Quran kita. Kalau kita duduk dalam satu organisasi pun, kalau bos cakap dengan kita pun belum tentu lagi semua faham. Sama juga dengan anak-anak kita, ada dia tahap level-level dia dan ada lebih ada kurang dia untuk anak tersebut. Okey. Sekejap Saya nak sambung yang untuk yang bahagian bahan ni juga. Sebab untuk bahan ni dia ada pecahan 2 slide. Saya tak padatkan sekali sebab senang untuk rujuk dia punya pecahan-pecahan tu. Sebenarnya bahan-bahan ni kebanyakannya adalah bahan-bahan untuk bengkel guru yang saya buat daripada 2019. Tapi untuk kali ni saya sampaikan kepada mak ayah sebab ialah isu PDPR ni kita tak nampak sampai bila kan. So jadi penting untuk mak ayah dapatkan. Okey, ini cara dia sediakan bahan. Tips untuk print. Yang pertama, sebelum kita nak print bahan yang banyak-banyak, kita tahu dulu kelemahan anak dekat mana. Maksudnya sekarang ni banyak je bahan boleh dapat kat internet. Tak semua bahan dekat internet tu boleh terus print. Maksudnya tak semua bahan tersebut boleh terus print. Rancang bahan yang nak di print supaya kita tak membazir waktu nak print. Lepas tu pula, daripada record dengan semak kita berkaitan anak membaca tu, itu pun juga membantu untuk kita sediakan bahan untuk anak. Jadi kat situ kita boleh kenal pasti dia punya kelemahan-kelemahan dia. Kemudian print secara berperingkat. Kena rancang apa yang kita print. Sebab kalau kita print banyak-banyak, tiba-tiba anak tak boleh buat, kita pun rasa fed up. Mama dah habis duit banyak dah print dekat awak ni. Awak tak nak buat pun. Kadang-kadang bukan dia tak nak buat. Kadang-kadang benda tu jadi sebab mungkin aras tu terlalu tinggi. Jadi menyebabkan dia tak nak buat. Kadang-kadang aras terlalu rendah pun bermasalah pula. Contohnya dia dah pandai menulis. Dia menulis dia dah cantik. Tapi kita duk suruh dia surih lagi. Ataupun yang tulis titik-titik tu. Tu dia jadi jemu. Sebab tu saya kata dia kena bagi ikut kesesuaian tahap dan aras anak. Kalau anak tu dah advance, cari bahan yang advance sesuai dengan dia. Kalau anak tu tersebut tu lemah, cari bahan yang sesuai untuk kita backup balik kelemahan dia. Bukannya kita terus main print je. Lepas tu kerap, pelbagai dan ulang. Maksudnya kita print tu lebih kerap, lebih baik berbanding kita print banyak. Lepas tu aktiviti yang pelbagai. Tak adalah mewarna sahaja. Tak adalah menulis sahaja. Maksudnya mewarna pun kena ada. Menulis pun kena ada. Mengisi tempat kosong ke. Ataupun aktiviti-aktiviti yang pelbagai.
Lepas tu ulang. Maksudnya ulang ni sekiranya kita nampak anak tersebut masih lemah tajuk yang sama, tak ada masalah untuk kita ulang print bahan yang sama. Tapi janganlah duk paksa buat bahan yang sama tu sampai dia nak menguasai, sampai satu tahap dia jemu nak buat bahan tu. Lepas tu tips jimat untuk kita print. Yang pertama hitam putih lah. Hitam putih memang paling jimat lah. Maksudnya kalau colour ni mahal kan. Kalau kita print colour guna ink kita pun jenuh nak beli ink lah. Kalau pada saya hitam putih pun dah nice. Sebab ada sahaja hitam putih yang ada gambar-gambar yang kita boleh print. Kecuali buku membaca. Kalau buku membaca memang saranan saya adalah berwarna. Atau flashcard kena berwarna. Kalau latihan tak ada masalah kalau dia hitam putih. Tapi kalau buku membaca, flashcard kena berwarna sebab dia lebih menarik. Lepas tu pula booklet format. Maksudnya kita print dia dalam bentuk booklet format, save dia dalam PDF. Sebenarnya bila kita save dalam PDF, daripada kita direct print daripada Word, save PDF dia akan jimat lebih kurang 20 ke 30% ink toner. So jadi better kita save dalam bentuk PDF. Waktu kita save tu kita klik dekat booklet. So jadi dia akan jadi satu page tu 2 muka surat. So jadi pada saya kalau untuk kerja dia daripada kita buat satu A4 tu kadang-kadang jadi banyak sangat. Tambah-tambah kalau nak menyalin semula. Nak menyalin semula ke nak surih ke, bila kita buat dalam satu A4, Allah dia memang nak habis tu lambat. Dia nak habis lambat tu bukan sebab apa, sebab dia banyak sangat. Jadi better kita buat half A4. Satu A4 tu jadikan dia half A4. Sebab tu saya kata jadikan booklet. Kemudian, inilah. Maksudnya bila kita save dalam keadaan booklet, dia jadi macam ni. Dia lebih jimat berbanding kita buat satu A4. Lepas tu pula, bila kita print dalam bentuk PDF, dia memang akan save ink ataupun save toner. So, jadi kalau kita pakai ink kita, dia lebih jimat lah sebenarnya. Dan dia boleh adjust dia punya warna tu. Bagaimana kalau print berwarna? Bagus untuk kad imbas dengan buku sahaja. Maksudnya buku membaca yang kita beli online ke, kad imbas ke, itu bagus. Tapi kalau latihan tak perlu pun sebenarnya. Latihan hitam putih pun okey. Ini contoh dia kalau nak print kan, untuk berwarna. Cuma berwarna ni dia memang tak jimat lah. Tak jimat ink sebab dia memang pakai fulling ink. Kecuali kita adjust dekat dia punya brightness warna tu, mungkinlah dia akan jimat sikit. Lepas tu cadangan saiz kad imbas. Ini kalau macam dekat rumah lah. Kalau dekat rumah, saya rasa nice dah kalau half A4. Kalau untuk guru lah, yang bawah ni ke atas 10 murid, 20 murid ini untuk guru. Tapi kalau untuk kat rumah, half A4 ataupun A4 pun cukup. Sebenarnya half A4 pun dah okey. Untuk kad imbas, buat half A4. Maksudnya mungkin ada gambar-gambar ataupun kad imbas yang mak ayah nak buat sendiri ke. Tapi buat half A4 pun dah okey. Tak perlu buat A3 dan sebagainya untuk jimat. Ini antara saiz-saiz lah. Ini adalah untuk rujukan guru. Sebab kalau buat saiz besar sangat pun sebenarnya untuk dekat rumah pun dia akan membazir. Sebab lalas kita takut benda tu dia guna. Tambah kalau tak laminate, lama-lama rosak saja. Dia akan jadi membazir. Jadi ini adalah berkaitan dengan latihan. So jadi yang disentuh tadi yang pertama adalah berkaitan dengan pengurusan membaca. Lepas tu macam mana nak bantu anak dari segi sudut psikomotor. Lepas tu perjalanan PDPR, kesediaan diri kita untuk PDPR. Dan yang ketiga adalah pengurusan latihan. Pengurusan penulisan. Lepas tu adalah bahan-bahan. So jadi setakat ini, itu bagi 5 ibu. Yang terakhir adalah berkaitan dengan emosi. Emosi ni lah yang paling penting. Emosi ni tak lama. Tapi cuma ini adalah sebagai nilai tambah kepada peserta hari ini. Peserta hari ini adalah berkaitan dengan nilai tambah berkaitan dengan pengurusan emosi. Kalau ikutkan kat sini mungkin ada juga mak ayah yang boleh sharekan macam mana berkaitan dengan pengurusan emosi. Saya welcome, tak ada masalah. Cuma yang saya boleh kongsikan daripada pandangan saya sebagai sisi guru, macam mana kita nak sama-sama bantu. Bila berlaku PDPR, perkara yang paling besar adalah pengurusan emosi. Iaitu pengurusan emosi yang paling penting adalah di dalam rumah. Pengurusan emosi di dalam rumah. Kadang-kadang kita bekerja sendiri. Kadang-kadang kita masih kena work from home. Ataupun ada kadang-kadang sekarang ni pun masih perlu turun ke pejabat dan sebagainya. Kadang-kadang workload mak ayah pun sendiri kadang-kadang banyak. So jadi benda ni dia menyebabkan
macam mana kita nak pastikan anak-anak tersebut dia dapat belajar dengan baik. Yang pertama saya nak terangkan, emosi sebagai pengajar iaitu ibu bapa tak sama dengan guru di sekolah. Sebab guru kat sekolah itu adalah kerja dia. Mak ayah, tugas dia adalah mak ayah di rumah. Sepatutnya tugas mengajar adalah tugas guru. Tapi bila mak ayah terpaksa ambil tugas mengajar, dia jadi workload. Bila workload tu, jadi sebab itu kenapa ada yang mak ayah stres. Sebab tu yang saya kata tak sama langsung di antara emosi seorang guru dengan seorang mak ayah. Hatta yang jadi guru sekarang pun belum tentu dia mampu ajar anak dia. Ya, kami ramai sahaja, saya ramai je jumpa mak ayah cikgu tetapi masih hantar kepada saya dengan tim untuk ajar membaca. Masih hantar pada saya dengan tim untuk ajar tuition. Sebab walaupun mak ayah dia cikgu. Sebab dia tak sama bila mak ayah cikgu pun untuk kawal anak tak mudah. Yang kedua, apa yang paling penting, sabar dengan konsisten. Saya boleh hanya cakap macam tu je. Sebagai sisi guru, saya hanya boleh nasihat sabar. Sebab saya tak tahu word apa yang lebih sesuai untuk bagi dekat mak ayah. Sebab kalau kami sendiri pun sebagai guru, sometimes kita tak nafi workload kita di sekolah menyebabkan kadang-kadang kita beremosi mengajar murid. Sebab tu kadang-kadang macam saya, kalau kadang kita rasa macam stres dan sebagainya, better tinggal sekejap kelas. Daripada kita terus-menerus mengajar dalam keadaan beremosi yang memberi kesan kepada anak itu tak minat belajar, lebih baik stop sekejap. Dia benda ni jangan main-main buat emosi. Tambah-tambah pula kita mood dalam PDPR, mood dengan skrin, mood pula anak-anak tak boleh berkawan. Saya tak tahulah benda ni bukan nak menakutkan mak ayah, tapi anak-anak sekolah rendah sekarang ramai yang ada depression. Sebenarnya ada masalah dalaman, maksudnya ada masalah simptom hypertension, depression. Kadang-kadang saya nampak benda tu, dan jadi pada kami juga ada serta-serta budak, dia sampai satu tahap tu mak ayah dah hantar sekolah datang nangis kan, nangis. Tapi bila mak ayah dah balik, dia okey. Walaupun dia tak depression lagi, tapi sebenarnya waktu sesi bersama kami dengan guru untuk kita counter masalah psikologi dia, sampai satu tahap dia cakap macam ni, lebih baik saya mati je cikgu. Ini adalah jawapan yang keluar daripada murid umur 6 tahun. Sebab dia terlampau stres. Saya tak tahu punca dia kenapa, adakah faktor di rumah dan sebagainya. Tapi seawal anak umur 6 tahun, ada yang dah berani sebut lebih baik saya mati. Benda ni jangan main-main. Kalau salah cara kita bercakap, dia akan bagi pembinaan yang salah kepada anak tersebut. Sebab tu saya kata, kalaulah kita tak mampu nak ajar anak lagi, waktu tu stres dan sebagainya, anak tak faham dan sebagainya, mengganggu emosi kita, better stop sekejap. Buat kerja lain dulu ke, rehat dulu ke, barulah lepas pada tu ambil masa lain untuk kita ajar. Lepas tu emosi anak-anak. Sejujurnya, emosi anak-anak di rumah tak sama dengan di sekolah. Sebab tu kadang-kadang mak ayah cakap, itulah cikgu, saya dah nasihat, saya dah cakap dah, tapi tak sama dia dekat sekolah. Cikgu cakap, dia dengar cakap, buat kerja. Saya cakap banyak kali, dia tak cakap. Itu normal puan. Kadang-kadang bila puan ajar anak-anak dekat rumah, kadang-kadang dia cakap, salah lah Umi, salah lah Mama. Macam ni lah cikgu ajar. Padahal kaedah dia sama je, cuma berbeza. Contoh dia ajar tambah. Cikgu dia ajar kaedah bentuk lazim. Puan-puan kat rumah ajar kaedah bentuk lidi, garis 1-1-1-1. Konsep dia 2 tambah 2 tetap dapat 4. Yang kami ajar kaedah bentuk lazim, puan ajar bentuk lidi, buat garis 1-1 sampai 4. Sama juga jawapan. Tapi dia tak sama sebab dia duk faham apa yang cikgu dia ajar tu betul. Apa yang mak ayah dia ajar tu salah kalau berbeza konsep. So jadi benda-benda macam ni sebenarnya dia tak sama karakter anak. Karakter anak, emosi anak. Kadang-kadang dekat sekolah lagi dengar cakap, dekat rumah dia kadang-kadang ada yang anak sampai kurang ajar. Ya, ada. Anak kadang-kadang ada yang dekat rumah macam kadang-kadang dia takut dengan ayah saja. Tapi dengan mak sampai dia boleh sepak mak. Ada yang kami dengar daripada anak-anak murid macam tu. Kita berjumpa dengan pelbagai background. So, jadi benda ni dia jadi macam mana? Sebab mungkin daripada pendidikan awal lagi. Yang maksudnya ketegasan itu penting tapi kena dengan cara dia. Kelembutan pun penting tapi kena dengan cara dan kesesuaian dia. Tak boleh lembut sahaja menyebabkan anak tersebut naik lemak. Tak boleh tegas sahaja sampai anak itu drop performance dia. Psikologi dia tak bagus. Kita tak nak macam tu. Kemudian, apa yang penting adalah kawalan emosi pengajar, iaitu mak ayah akan membina
emosi anak-anak. Maksudnya kalau kita tengok apa yang terjadi di dalam rumah itu yang akan membina karakter anak-anak. Contoh dia kadang-kadang kita tengok anak-anak ni kadang-kadang dia nakal dekat sekolah mungkin sebab dekat rumah kita tak tahu kawalan dia macam mana. Kadang-kadang anak itu dia panas baran. Marah-marah mungkin dekat rumah dia selalu dengar mak ayah dia bergaduh. Ya, itu yang benda ni kena jaga. Tama-tama bila mood PKP ini, kalau berlaku masalah dalam rumah tangga, jangan sampai anak-anak hidu. Sebab bila anak-anak hidu, dia akan menyebabkan anak-anak itu punya pembinaan karakter dia akan dibentuk daripada rumah. Sebelum ini kita nampak macam pembinaan karakter anak-anak dibentuk oleh guru ataupun rakan-rakan, especially rakan sebaya. Kita tengok kalau kita dengar dulu waktu zaman kita sekolah, sikap buruk ataupun sikap baik seseorang anak ni dipengaruhi oleh rakan sebaya. Tetapi sekarang bila berlaku PKP, sikap seseorang anak adalah terjadi daripada bentuk sikap yang berada di dalam rumah. Siapa yang duduk dalam komuniti rumah kita? Mak ayah, atuk nenek, pakcik makcik. Maksudnya siapa yang berada di dalam rumah sekarang adalah penyumbang terbesar kepada karakter anak, dah bukan rakan sebaya. Sebelum ni ya rakan sebaya. Kawan-kawan sekelas, kawan-kawan sekolah, guru-guru di sekolah yang membantu untuk karakter anak. Tetapi sekarang mak ayah yang berada di rumah, ahli keluarga yang berada di rumah adalah dominant person yang membantu kepada pembinaan karakter anak-anak. So jadi kita cuba check apa yang jadi di dalam rumah, perkara yang tidak baik, kita cuba clear terus. Cut terus supaya kita tak nak biar anak tersebut berterusan nampak benda yang salah. Benda ni sangat penting sebab kita selalu nampak guru ataupun kawan-kawan. Tetapi sekarang tak. Mak ayah adalah penyumbang kepada karakter anak tersebut. Kemudian perkara penting ketika mengajar anak di rumah, ibu bapa berkomunikasi dengan guru, especially kepada untuk nasihat. Contoh dia, guru sampaikan kepada guru yang mengajar, cikgu boleh tak tolong nasihat dalam kelas supaya budak-budak ni buat kerja sekolah ke ataupun dengar cakap ke, solat awal waktu ke, bangun subuh ke dan sebagainya. Maksudnya benda itu kalau macam sampai satu tahap mak ayah perlu minta bantuan guru, mintalah. Jangan malu untuk minta bantuan guru sebab bila dia berlaku dalam PDPR, berlaku dalam kelas online, guru dia akan ambil masa juga untuk nasihat anak-anak. Jadi dekat situ kalau perlu bantuan, bagi tahu sahaja untuk bantu anak-anak tersebut. Lepas tu adab dan etika diterap seawal mungkin. Maksudnya benda ni penting. Benda ni penting sangat-sangat kalau anak-anak umur 6 tahun sekarang, contohlah dia ikut kelas PDPR, sambil ikut kelas, baring. Percayalah bila dia naik darjah 1, dia akan baring juga dalam kelas. Ataupun tengah duduk dalam kelas, duduk tak diam, melompat-lompat. Sepatutnya tertib di dalam kelas itu perlu dibina awal. Maksudnya awak kena ready kan anak, ibu bapa perlu ready kan anak kedudukan yang betul, bersedia baca doa, berpakaian yang bersih, berpakaian yang sopan ketika belajar. Sebab adab ketika belajar. Tapi kalau di peringkat awal kita tak apalah belajar online je, pakai je seluar pendek, contoh. Tapi percayalah, bila dia belajar tak, maksudnya bila dia tak bersedia untuk belajar dengan baik, maksudnya tak berpakaian dengan kemas, tak duduk dengan baik, percayalah bila berlaku PDPR, dia darjah 2, darjah 3, dia akan bawa sikap yang sama. Ataupun dia melompat-lompat, ataupun dia tak duduk diam. So jadi benda itu perlu ada kawalan. Sebab tu saya kata bukan senang mak ayah nak handle. Bukan senang. Saya sebagai guru, saya cakap mudahlah. Tapi hakikat kawalan di dalam rumah itu yang paling susah. Sebab tu saya kata kalau perlu bantuan communication dengan guru, gunakan dengan sebaiknya. Lepas tu yang kedua, kalau waktu time kita ajar anak, kita rasa stres dan sebagainya, menyebabkan kita boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, tolong stop. Saya paling risau kalau mak ayah sebut bebal, bodoh. Ya, ada mak ayah pernah sebut macam tu. Ya, tak nafi pun. Awak ni bebal sangatlah, kau Umi dah cakap, awak ni tak dengar cakap. Tolong, bila mak ayah berani sebut perkataan bebal, bodoh, perkataan-perkataan yang kita kata perkataan-perkataan yang tidak baik, percayalah bahawa itu adalah doa. Sebab bila kita ulang kali sebut, benda itu akan jadi doa. Sebab tu saya kata bila kita nak, macam kita marahkan sangat ke anak, kita ubah pada perkataan, bertuahnya awak ni, kau Umi dah cakap. Bila kita sebut perkataan-perkataan yang baik, dia akan jadi benda yang baik.
Kalau kita tak tahan sangat, tolong stop. Kalau kita terus continue juga, dia akan menyebabkan kita keluar perkataan yang tidak baik. Itu akan lagi memburukkan keadaan. Okey, kegagalan dalam mengawal emosi akan menyebabkan kita rasa penat dan kecewa dalam mengajar. Ini yang terjadi dekat mak ayah. Benda ni saya selalu dapat feedback lah. Especially bila ajar anak dekat rumah membaca. So jadi sebab tu saya kata, saya tak tahu word yang sesuai untuk bagi dekat mak ayah melainkan perkataan sabar. Sebab kita nak dapatkan hasil yang baik, kita kena sabar dulu. Sebab tu saya kata kalau macam sebelum ni, waktu tak PKP, kalau kita golongan yang berkemampuan, kita boleh sahaja hantar anak ke sekolah yang mahal pun boleh. Sekolah yang tak berbayar pun boleh. Sekolah yang murah sikit pun boleh. Sebab itu adalah kuasa duit. Tapi bila berlaku PDPR, kuasa duit jadi kuasa nombor 2. Kuasa nombor 1 adalah peranan kita, orang yang duduk di dalam rumah, macam mana nak bantu anak-anak belajar. Kenapa saya kata kuasa duit itu, kadang-kadang ada yang macam tak sempat nak mengajar anak, solution dia hantar tuition. Maksudnya dia tak apalah kalau pada saya tak ada masalah pun kuasa duit tu sebab kita berkemampuan untuk hantar. Tapi buat masa sekarang, tuition pun tak boleh buka, sekolah pun tak boleh buka. Jadi siapa perlu main peranan? Kita lah yang kena main peranan sebagai yang parent yang duduk dalam rumah untuk bantu anak-anak. Kemudian peluang untuk ibu bapa belajar sesuatu. Contoh sebelum ini anak-anak mengenal ABC daripada guru. Kini anak-anak mengenal ABC daripada ibu bapa. Ada hikmah tak? Maksudnya hikmah dia ada benda baik tak ataupun kepenat? Sebenarnya Nabi dah sebut bila matinya kita ni terputuslah amalan kita kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Sebenarnya ni kita selalu dengar. Tapi sebenarnya saya rasa ini adalah peluang untuk mak ayah sebenarnya. Sebelum ni anak-anak tersebut belajar Al-Fatihah daripada guru. Dia boleh baca surah Al-Fatihah sebab guru. Jadi pahala berterusan kepada guru. Jadi this time adalah peluang untuk mak ayah dapat pahala berterusan seperti mana darjat seorang guru. Darjat seorang guru ni Allah angkat tinggi darjat dia. Sebab dia kalau dia ikhlas dengan tugas dia ikhlas dengan kerja dia ikhlas dengan anak didik dia akan, maksudnya dalam doa dia, contoh anak murid dia doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa guru-guruku. Dalam doa dia, contoh kalau dia ni berjaya menghasilkan 1000 anak murid mendoakan dia. Jadi mak ayah jangan rasa macam terbeban. Walaupun tak nafi, workload tu ada. Workload tugas hakiki di rumah, tugas hakiki di pejabat, nak kena bantu anak lagi. Memang saya tak nafi. Walaupun kadang-kadang ada mak ayah dia berkemampuan dari segi sudut keuangan. Tapi dalam situasi sekarang, ada duit macam mana pun, bila dia tak boleh pergi sekolah, dia tak boleh pergi pusat tuition, walaupun dia hanya ikut PDPR, jalankan dengan baik. Sebab benda ini adalah pahala kita. Sebab tu saya kata, saya sebut dekat parent saya kan, kenalan saya kata macam ni. Anggap kita kena niat macam ni. Duit yang kita keluarkan, yang kita invest untuk anak-anak adalah saham akhirat kita, bukan adalah hanya semata-mata nafkah ataupun hanya semata-mata kita bagi dekat anak kita hantar pergi sekolah. Jadi silap besar kepada kita keluarkan duit bulanan kepada anak-anak kita. Kita keluarkan duit bulanan kepada anak-anak kita beli makanan, beli pakaian hanya semata-mata tanggungjawab kita seorang ibu kepada anak. Silap. Kalau kita niatkan itu adalah amal kita, percayalah kita takkan rasa berat dengan apa duit yang kita keluarkan. Tapi kalau kita anggap itu hanya sekadar tanggungjawab ataupun bebanan, atau istilah paling teruk adalah sebagai bebanan ataupun hanya sebagai untuk memberi sahaja, dia akan menyebabkan kita hanya bagi je kepada anak-anak. Sebab tu kita risau. Contohlah kita tengok sekarang ni, bila anak-anak tersebut dia nakal, anak-anak tersebut tak boleh nak diajar, bukan tak boleh nak diajar, tak boleh nak dibentuk sikap dia, mak ayah terus hantar pergi ke tahfiz, hantar pergi ke pondok. Sebenarnya silap tau. Kita seolah-olah macam buang anak pergi hantar ke sekolah agama sebab kita tak boleh nak didik agama. Sebenarnya salah. Sepatutnya kita niatkan apa yang kita invest itu adalah untuk kita bagi sesuatu kepada anak kita. Ya, memang tak nafi. Mungkin tahap ilmu kita ni tak mampu untuk kita ajar agama. Sebab tu saya kata, dalam hati kita kena niatkan setiap pelaburan yang kita keluarkan kepada anak-anak, setiap sen yang kita keluarkan kepada anak-anak
adalah untuk kita bagi sesuatu kepada anak-anak, bukan sebab untuk dia sahaja, tapi untuk kita dekat akhirat nanti. Sebab itu kenapa saya sangat tekankan part ni, sebab benda ni kadang-kadang buat kita rasa down lah bila jadi PKP macam ni. Contoh macam yang bekerja sendiri terjejas pendapatan dia, ataupun yang bekerja syarikat pun dia tak dapat nak buat kerja lebih masa. Kadang-kadang dia buat kerja-kerja tambahan lain, claim OT, kerja tambahan sebagainya. So jadi kadang-kadang bila jadi macam ni, banyak kadang-kadang efek kepada ruang rezeki kita. Tetapi kita niatkan ruang rezeki kita itu, walaupun kita bagi sesuatu kepada anak-anak kita, kita bagi yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab itulah kalau macam saya sebagai seorang guru, saya mungkin tak memahami 100% situasi yang berlaku dalam rumah perempuan semua. Saya mungkin tidak memahami 100%. Sebab tu yang saya kata, medium yang saya sampaikan ini, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya apa yang kita boleh perbaiki dekat untuk anak-anak punya belajar dekat rumah. So jadi dekat situ sebenarnya kita cuba sharing. Sebab tu saya kata, habis sahaja bengkel pada pada tengah hari ini, saya akan buka grup tu sampai 10 hari bulan. Maksudnya kalau ada perkara-perkara nak share, saya terbuka. Saya sangat terbuka sebab dekat sini kita nak biar kita sama-sama rasa apa yang bila sama-sama kita rasa apa yang perempuan rasa. Saya sebagai guru pun, bila saya berkomunikasi dengan mak ayah, saya akan cuba reflect balik diri saya, sesuai tak saya nak bagi tugas ni dekat anak-anak. Maksudnya kita kadang-kadang guru-guru ni dia tak boleh terlampau push sangat parent. Saya beritahu macam tu. Kadang-kadang kalau kita push sangat pun, sampai satu tahap kalau anak tersebut dia tak nak, mak ayah tak supportive tak ni juga. Tapi kalau kita bagi sedikit kelonggaran, as long as dia buat tugasan, itu lebih baik. Sebab bila mood PDPR, kita tak tahu rencah dalam rumah macam mana. Kalau anak ramai, anak seorang dua mungkin tak nampak sangat. Itu pun dah cukup mencabar anak seorang dua. Kalau anak 5-6 orang, ada yang kecil-kecil lagi, Allahu Rabbi, hanya Allah je lah yang tahu macam mana mak ayah ini untuk handle anak-anak dekat rumah. So jadi macam kami dekat sekolah jumpa anak 7.30 sampai 5.30 je. Malam tak jumpa dah anak-anak murid kalau fizikal. Tapi mak ayah sekarang setiap masa berada di dalam rumah, tahu perangai anak luar dalam kat mana. So jadi dekat situ lagi-lagilah mencabar. Jadi saya doakan semoga mak ayah, ibu-ibu yang ada kat sini terus kuat semangat, terus istiqomah untuk bagi yang terbaik untuk anak-anak. Dan yang paling penting, jangan lupa doa. Doa kita paling simple macam ni lah. Kita doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku serahkan urusan anakku ini kepadamu, Ya Allah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab contoh ada anak-anak dia ada telefon sendiri, dia duduk dalam bilik, kita tak sedar dia buka apa. Kita tak tahu dia buka apa. So jadi kita minta Allah jaga. Jadi kalau contoh dia tertengok benda yang tak baik, dengan teguran daripada Allah, mungkin dia tak akan buka benda-benda yang tak baik tu. Dan sebab tu saya kata kena kawal gadget ni. Jangan terlampau terbuka, jangan terlampau ni sangat. Jadi sebelum saya habis pada sesi pada tengah hari ini, kalau ada nak tanya boleh tanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, letakkan kebergantungan kita kepada Allah, sebab itu adalah sebaik-baik amal yang sepatutnya diberikan. Sebab kena faham macam ni. Doa seorang ibu adalah doa mustajab kepada anak-anak dia. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang guru tak nak mendoakan anak-anak kita, siapa yang nak mendoakan anak-anak kita? Sebab tu saya kata plan untuk kemenjadian anak-anak perlu dirancang daripada sekarang. Contoh ada anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, darjah 1, 2, 3, especially sekolah rendah ke bawah ni. Rancang daripada awal apa yang kita target untuk anak kita. Contoh kita target anak tersebut hafal Quran hafal Quran 6 juzuk. Jadi bila kita target dia hafal Quran, sekarang ni dah kita buat kerja. Ataupun contoh kita target dia nak jadi apa. Jadi sebenarnya sebab tu saya kata sangat-sangat penting kepada mak ayah, tolong jaga quality time anak yang umur 9 tahun ke bawah. Tolong jaga quality time untuk 9 tahun ke bawah supaya tak menyesal kemudian hari. Sebab selepas dia umur 9 tahun, especially selepas dia umur 12 tahun, dia dah mula cari kawan. Waktu tu kita akan rasa dia lebihkan kawan daripada keluarga sendiri. Jangan hilangkan waktu emas bersama anak. Itu adalah rugi.
Kalau kita dah hilang waktu tu, kita nak ulang balik susah dah. Susah dah. Waktu umur 9 tahun ke bawah ni lah kita nak bentuk karakter anak, sayang pada keluarga. Waktu ni lah kita nak bentuk karakter anak, dengar cakap kita. Tapi kalau dia dah lepas umur 9 tahun, kalau waktu tu dia dah jadi buluh, susah dah kita nak lentur. Melainkan kita betul-betul struggle lagi balik pada waktu tu. Jangan lepaskan peluang. Tambah-tambah anggaplah PKP ini sebagai ruang untuk kita ada masa yang lama dengan anak-anak, untuk kita cuba kenal dia, untuk kita sayang dia. Jangan jadikan PKP ini adalah sebagai bebanan sebab anak-anak duduk lama sangat kat rumah. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Memang marathon lah. Kalau cikgu-cikgu dia lain, kalau mak ayah dia lain. Kalau saya buat seminar untuk guru ataupun bengkel untuk guru, biasanya dia akan memang drag lama. Sebab dia orang akan banyak tanya, lebih kepada cara macam mana guru tu nak bawa. Tapi daripada mak ayah yang saya kata tadi, ada poin-poin yang boleh diambil untuk perbaiki, kita perbaiki. Saya sendiri pun, apa yang saya sampaikan ni pun adalah untuk perbaiki diri saya sebagai seorang guru, insya-Allah. Jadi saya buka lagi. Kalau tak ada apa-apa, saya nak tutup terus. Kalau ada, boleh je. Nak bercakap ke, nak bagi pandangan ke, nak bagi buah fikiran ke, tak ada masalah. Boleh saya alu-alukan. Saya kira kat sini mak-mak kat sini semua dah steady dah. Bawa PDPR kan. Kata kalau tahun depan PKP lagi cikgu, kami dah ready dah cikgu. Macam mana nak buat pun kena reda lah. Tak apa. Yang penting mak ayah azam kita bagi yang terbaik untuk anak-anak. Sebab tu saya kata situasi saya dengan puan tak sama. Hatta dekat sini kalau dia guru pun nak bercerita pasal sisi guru dengan parent tak sama. Cuma sebab tu saya kata saya boleh hanya share tips macam mana untuk kita guide belajar dekat rumah supaya anak sekarang, especially yang 6 tahun sekarang, kita dah letak target. Dia naik darjah 1, so kurang-kurangnya apa yang dicapai. Jangan letak terlampau high expectation. Kalau kita letak satu high expectation yang tinggi, kita akan penat. Tapi kalau kita rendahkan sikit high expectation kita nak capai tu pun lebih seronok. Maksudnya matlamat kita tu ataupun target kita tu boleh naikkan arah sikit. Contohlah saya beritahu anak sekarang tak boleh baca lagi. Tapi kita expect dia dah boleh buat binayat. Memang benda tu tak capai lah. Tapi kalau anak tersebut dia tak boleh baca lagi, tapi kita letak target dia boleh membaca 3 suku kata. Contoh kereta, geligak. Maksudnya kita letakkan benda tu arah sikit-sikit, dia akan lebih kita rasa seronok lah untuk mengajar. Maksudnya kat sini sekarang ni workload mak ayah kat rumah sangat banyak. Nak urus rumah tangga lagi, nak urus anak kalau ada anak kecil lagi. Kalau anak lebih daripada 2 orang, 3 orang ni mencabar kan. So jadi moga-moga Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ada yang tanya. Boleh nanti Roger je dalam grup. Saya okey je. Zuhairah ni Kak Zu ni. Kak Zu ni dia kaunselor. Bolehlah share nanti. Kita ada peserta kita adalah kaunselor. So jadi kaunselor ni lagilah banyak sisi dia yang dia boleh share. Macam saya mungkin saya lebih banyak kepada sisi guru kan. Ya buat. Cikgu, saya Liana. Okay, saya cuma nak share lah. Actually memang sangat struggle lah sebenarnya. Sebab lagi-lagi kalau macam ibu bapa parents yang kalau work from home kan. So lagi satu kita dah tinggalkan sekolah lama sangat. Maybe dah lebih 30 tahun ataupun lebih 20 tahun. So bezanya dulu mungkin cara belajar kita lain dan cara belajar sekarang mungkin lain. Okay. So bagi saya macam yelah ibu bapa dia lupa tau. Dia lupa bagi dia apa saja anak belajar tu dia kena faham. So bila dia tanya tu dia tak faham, kita dah jadi rasa marah. Sebab kita dah fikir kita tahu ni kena belajar ke. So bagi saya macam bengkel ni macam membuka minda dan mata saya jugalah sebenarnya. Untuk lepas ni lebih yelah how to tackle and how to
kita do the different way how to teach our children lah. So it's a good way, it's a good bengkel actually. So hopefully after this akan ada lagi more bengkels or to parents lah, especially to parents. Sebab yalah bila tapi macam nak cakap, tapi so far saya tengok PDPR yang sekolah ni anjurkan memang sangat bagus lah. So cikgu pun ajar okay, and then sebab kadang bila diorang PDPR pukul 6 tu saya kat sebelah lagi tengah buat kerja. So laptop memang sebelah lah. Kita duk tengok apa dia ajar, apa yang dia belajar kan. So far okay. And letakkan orang kata rules dekat anak-anak pakai baju sekolah tu is good way actually. So dia tahu dia student dia tak adalah pakai baju biasa. So macam kadang bila dah pukul 6 tu dia terlupa bukan baju sekolah. Dia pergi lari sekejap tukar baju sekolah. So bagi saya macam ada rule and it's a good way lah. So far it's good. Okay, itu saja. Thank you. Okay, terima kasih Puan. Sebenarnya kalau ikutkan kan macam saya banyak mengurus guru kan. Sebenarnya mencabar tau kalau nak urus guru bawa PDPR sebab setiap guru dia berbeza kemampuan dengan karakter dia kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada guru kita nampak dia very good dalam bawa PDPR. Ada guru mungkin dia kurang sikit. Kadang-kadang guru tersebut dia perlu masa untuk belajar. Especially kalau dia guru baru untuk dia belajar macam mana nak bawa PDPR. Kadang-kadang macam budak bising dalam kelas. Dia macam mana dia nak kawal secara teknikal. Sama juga dengan mak ayah. Maksudnya perkara yang bila berlaku PDPR ni mak ayah struggle, guru pun struggle. Sebab tu kalau macam di peringkat guru-guru yang saya nampak, sebab saya selalu tegur lah. Maksudnya kalau kita tak mampu nak touch tajuk-tajuk yang besar, kita cuba touch untuk ulang kaji, kita bagi untuk anak tersebut dia faham konsep. Dan sebab kalau macam saya tengok, kalau macam mak ayah kan, bila mak ayah betul lah dah tinggal sekolah berpuluh tahun, lepas tu kita nak kena ulang balik benda yang basic. Kadang-kadang cara kita belajar dengan zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama kan. So jadi benda tu dia setiap pihak dia struggle. Guru dia ada cara dia, parent ada cara dia. Tapi saya boleh kata macam ni lah. Sebagai parent, struggle dia lagi double daripada guru. Sebab guru dia rancang je mengajar. Okay, hari ni nak ajar apa. Tapi bila berlaku on PDPR, boleh dikatakan macam ibarat macam 30% datang daripada guru rangka mengajar. Tapi 70% kena datang daripada mak ayah. Sebab tu saya kata ucap tahniah ni kepada mak-mak ni. Sebab tak semua orang yang kuat semangat untuk stay dengan steady dengan PDPR. Saya bagi tahu yang ni yang jadi dekat kalangan parent saya. Walaupun sebab saya masih berada dalam pengurusan tadika kan. Yang macam bila jadi PKP macam ni, yang tadika saya ni pun pasti ni pun masih kena buat PDPR. Saya nampak kan awal-awal mak ayah hatta dekat sekolah saya Seriti pun ada awal-awal mak ayah tak terlibat pun dengan PDPR. Awal-awal PDPR 1.0 tak terlibat langsung. Sama juga dengan PDPR awal bulan 1 hari tu tak terlibat. Tapi bila berlaku PDPR 3.0 ni mak ayah dah mula buka mata. Sebab apa? Sebab kita tak tahu benda ni jangka dia sampai bila kan. So kalau lagi lama masa kita ambil untuk lagi lama masa untuk kita ambil relax, kita jangan terkejut. Anak-anak nanti dia akan efek banyak benda. Sebab tu saya kira yang mak ayah ada yang kat sini nak memberikan sesuatu pada anak. Sebab kita macam ni, kalau mak ayah kita dulu boleh bagi sesuatu sampai kita jadi sekarang, dia tak sama macam kita nak bagi ke anak-anak kita sekarang. Sebab cabaran anak-anak sekarang adalah tak sama macam kita. Tapi tetap benda yang menyamakan antara kita dengan mak ayah kita adalah sebelum ni adalah kita nak memberikan yang terbaik untuk anak. Itu yang word dia. Cuma kaedah sahaja tak sama. Sebab tu saya kata bila mak ayah terpaksa ambil tugas guru, dia jadi workload yang sangat banyak. Macam tadi puan sebut pukul 6 tu anak duduk kat kelas. Saya kerja kat tepi lagi ada. Itu kerja kalau kena kerja office, kalau kata kena kerja yang dekat rumah. Kadang-kadang kita tengok macam rumah tu dia jadi kadang-kadang nak kemas rumah lagi, nak urus rumah lagi, nak masak lagi. Sebab tu saya kata saya sangat respect kepada mak-mak yang ada kat sini, ibu-ibu yang ada kat sini sebab istiqomah untuk bagi sesuatu pada anak-anak. Sebab kalau kita tak bagi sesuatu kepada anak-anak kita, orang lain tak ambil kisah pun. Sejujurnya orang lain tak ambil kisah pun. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu kepada anak kita, sebenarnya
orang lain dia akan nampak. Oh, aku pun kena jadi macam dia. Orang lain bila kita teruk, orang tak ambil kisah pun sama jugalah macam kalau apa-apa jadi dekat kita kan. Maksudnya kadang-kadang ada sifat-sifat yang tidak baik tu orang tak ambil kisah pun. Tapi bila kita berjaya hasilkan sesuatu, sebenarnya tindakan seperti ini akan memberikan kesan kepada orang sekeliling untuk jadi seperti kita. InsyaAllah. Saya yakin yang ada dekat sini dapat buat yang terbaik untuk anak-anak. Ada siapa-siapa lagi yang nak berkongsi ke? Nak mungkin nak cerita ke ataupun nak bagi pandangan ke? Saya sangat alu-alukan. Cikgu cuma nak tambah sikit. Boleh. Kalau boleh macam kita as a parents and cikgu jugalah sama-sama untuk bentuk sasiah anak-anak lah, especially masa tengah PDPR. Ada 2 hari lepas ke the last week lah, tengah belajar dan Al-Fatih kat sebelah kan, saya tengah kerja, dia cakap, ibu kenapa orang tu makan aiskrim? Saya tengok macam okay, jangan tiru sebab masa cikgu is a rude, tak elok. Saya dengan cikgu belajar jangan makan apa-apa. Miss kalau nak minum air tak apalah, boleh minta izin. Tapi dia macam, dia kata dia nak aiskrim, kawan dia boleh. Okay, how come kan? So macam at least macam kalau cikgu ke nampak depan skrin kan nampak budak tu tengah makan, tegur. And then parents pun kena make sure tengah belajar, you fokus belajar. Kalau you nak makan, you jangan makan depan belajar lah. It's not good sebenarnya. Betul. Saya setuju sangat part tu. Tambah pula aiskrim kan, budak-budak ni dia terliur tengok. Ya, betul. Kan dia terliur tengok kalau makan benda yang tak obviously, tapi kalau aiskrim dah memang nampak sangat lah duk jilat-jilat dia kan. So jadi budak yang sebelah tengok mencabarnya, tergugat iman dia nak tengok nak makan tu kan. So jadi menggugat juga keimanan mak ayah dia bila anak dia tu ada orang makan aiskrim. Kita pula jadi ni kan. Tapi betul lah pada saya sometimes etika macam tu pun perlu kita tegur untuk anak-anak supaya dia tak ganggu kan, dia tak ganggu kelas. Satu lagi dia ganggu kawan-kawan duk tengok juga. Betul puan, bagus. Jadi saya kira terima kasih kepada semua. Nanti insyaAllah kita terus berkomunikasi dalam grup. Nanti bahan-bahan ini saya akan sharekan dalam grup termasuk dengan bahan-bahan soft copy. Sebenarnya kalau ikutkan macam sekarang ni pun saya tengah bina untuk sebab saya langgan work wall tu. Jadi work wall tu saya langgan yang berbayar. Jadi saya tengah nak bina untuk aktiviti membaca untuk anak-anak umur 5 dengan 6 tahun. Maksudnya boleh buat macam aktiviti game lah. Jadi saya tengah bina benda tu. Nanti saya akan share juga dalam grup tersebut. Dan termasuklah kepada anak darjah 1 sampai darjah 3 adalah bahan-bahan latihan guna Google Form untuk quiz. So, jadi sekarang ni saya dalam proses untuk siapkan. Jadi yang mana sempat saya siapkan nanti saya akan share. Jadi benda-benda itu adalah salah satu untuk menarikkan anak-anak punya belajar lah sebenarnya. Bila kita bagi bahan-bahan selain aktiviti menulis, sebab bila aktiviti yang game macam tu dia rasa macam lebih menarik lah untuk belajar. InsyaAllah nanti bila dah siap yang tu saya akan share kan. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada yang hadir pada petang pada pagi ni. Saya doakan semoga kita sama-sama dipermudahkan dalam mendidik anak-anak. Kita dipermudahkan dalam dalam urusan kita, kerja kita, dalam urusan keluarga kita. Sebab tak ada lain, benda yang paling besar adalah kebergantungan kita dengan Allah. Jadi kita letakkan urusan anak-anak, urusan keluarga, setelah kita dah berusaha, kita letakkan kepada Allah yang kepada Allah dia atur yang terbaik untuk kita. InsyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Nanti sebenarnya hari ini saya ada buat rakaman. So, jadi nanti rakaman ini juga saya akan berikan dalam grup. Cuma rakaman ni dia kena convert. Nanti saya akan sharekan. Maksudnya boleh untuk tengok lah. Sebab ada yang peserta dia tak boleh hadir hari ni. So, jadi insyaAllah kalau ada rezeki memang saya akan buat siri-siri yang lain. Sebab saya sebelum ni saya banyak buat untuk guru. Untuk guru lebih kepada bengkel penyediaan bahan, bengkel kawalan kelas dan sebagainya. Jadi untuk mak ayah ni sebenarnya ini baru first time.
Maksudnya baru first time lah. Kalau biasanya buat taklimat kepada mak ayah tu biasalah. Cuma untuk program keibubapaan secara online ni kira first time. Jadi benda baru jugalah untuk saya. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada saya sepanjang sesi bengkel ini berjalan. InsyaAllah nanti kita manfaatkan grup yang ada insyaAllah. Jadi itu sahaja